Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan saudara rakan yang sedang menonton di FB Live pada malam ini, di mana sesi bicara pewarisan musim kedua mendatangkan episod pada kali ini iaitu urus pusaka. Perlukah campur tangan orang ketiga? Okay, kalau kita recap 2 minggu lepas, bicara pewarisan membawakan tajuk urus pusaka. Jangan biar hati terluka yang membawakan HOD Jabatan Legasi Wasiat Syok Berhad berkongsi pengalaman menguruskan pusaka pelanggan-pelanggan Wasiat Syok Berhad selama 17 tahun tetapi juga mengalami cabaran despite pengalamannya 17 tahun menguruskan pusakanya, menghadapi cabaran dalam urusan pusaka ahli keluarga sendiri dalam kisah tersebutnya. Okey, dan minggu ini seperti saya nyatakan tadi, kita bawakan pula tajuk urus pusaka. Perlukah campur tangan orang ketiga? Biasa kalau kita sebut orang ketiga ni, konotasi ni selalunya lebih orang akan fikirkan pada negatif. Sebab selalunya orang ketiga ni selalu dikaitkan dengan masalah dan biasanya terhadap hubungan keluarga, hubungan rumah tangga selalunya berpunca daripada masalah orang ketiga. Adakah orang ketiga ini yang kita akan bawakan? Tunggu, kita akan perkenalkan orang ketiga sebentar nanti. Tetapi pada hari ini, saya Aznati Nayan sebagai moderator tidaklah keseorangan. Saya bersama lagi seorang moderator, Puan Hasniza Hasban, untuk sama-sama mengendalikan bicara pewarisan pada malam ini. Puan Hasniza Hasban, dipersilakan. Okey, sihat Puan Niza? Alhamdulillah sihat Nat. Nat sihat? Alhamdulillah sihat. Puan Niza bersiaran daripada mana tu? Daripada Ipoh Nat. Nat daripada mana? Saya daripada Puncak Alam. Puncak Alam. Walaupun agak jauh tu kan, lebih 2 marhalah tetapi dapat bersama-sama dalam sesi ini. Jadi saya nak tanya Puan Niza, siapa orang ketiga yang kita bawakan pada malam ini? Okey. Sebelum saya memperkenalkan panelis kita hari ini Nat, saya rasa kita sangat-sangat beruntung kerana panelis jemputan kita kali ini adalah seorang yang sering berhadapan dengan masalah pusaka ni. Dan beliau sememangnya layak untuk mengupas topik kita hari ini. Kita datangkan khas dari Melaka. Okey, Nat tadi kata daripada mana tadi? Puncak Alam. Puncak Alam kan? Saya daripada Ipoh dan ni daripada Melaka. Jadi betul. Jadi dia adalah seorang peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Melaya yang sangat berpengalaman. Bagi orang-orang yang Melaka yang perlukan consultation, bolehlah cuba-cuba hubungi beliau. Selain daripada itu, beliau juga adalah merupakan seorang dai profesional mawaris dan antara pencapaian beliau dalam bidang pewarisan ini adalah beliau pernah menggondol anugerah Hibah Roundtable 100K di Convention Wasiat Syok 2019, 2020, 2021. Habis disapunya 3 tahun berturut-turut. Ini bukan kaleng-kaleng Nat. Beliau juga pernah menggondol anugerah Pelantikan Roundtable di Convention 2020-2021. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Munawirah Muhammad atau di kalangan warga pewarisan beliau lebih dikenali sebagai Cik Muna. Cik Muna, apa khabar? Cik Muna mana? Apa khabar Cik Muna? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kurang sihat sikit tapi insya-Allah saya akan terus bersama-sama lah. Alhamdulillah. Walaupun tak sihat masih lagi sedia untuk bersama dengan kita. Semangat kuat tu. Insya-Allah. Okey, Cik Muna, boleh ceritakan sedikit tak latar belakang Cik Muna dan apa jenis kes guaman yang Cik Muna kendalikan sekarang ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Munawirah binti Muhammad. Saya adalah merupakan seorang program bela dan program cara. Saya telah mempunyai pengalaman lebih kurang dalam 25 tahun yang mana saya adalah merupakan seorang peguam dalam civil litigation. Maksudnya yang pergi lawan-lawan kat mahkamah lah. Itu adalah kepakaran saya lah. Yang mana sebelum ni saya banyak buat kes-kes berkenaan banking, corporate banking,
dan juga Land Matters, dan akhir-akhir ini saya banyak berkecimpung dalam kes-kes yang berkaitan pewarisan dan juga pusaka lah. Itu sedikit saya punya dari segi pengalaman saya lah. Alhamdulillah. Masih dah 25 tahun ni. Lama ni. Ni memang orang kata otai ni kan. Dah, kalau kerajaan tu taklah grade berapa. Yang ni dah memang sini otai kan. Kita cakap. So, kalau 25 tahun tu, daripada 25 tahun, sebab bila mana saya tertarik Cik Munah sebut tadi tu, akhir-akhir ni saya banyak menguruskan kes pusaka kan. Jadi dah berapa lama tu kalau kita daripada 25 tahun tu, kes pusaka ni dah berapa lama pengalaman biasa? Sebenarnya masa saya dalam praktis sebelum ni pun saya ada juga menguruskan kes-kes pusaka, tapi tidaklah sebanyak yang sejak akhir-akhir ni. Sejak akhir-akhir ni mungkin saya boleh katakan dalam 3 tahun ke 4 tahun yang kebelakangan ni lah. Yang mana sejak saya mula berkecimpung dalam industri ni, jadi saya mendapat banyaklah pertanyaan dan juga yang meminta consultation lah berkaitan dengan urusan pusaka ni lah. Alhamdulillah. Okey, maksudnya 3 ke 4 tahun ni lah ya kan? Ya. Maksudnya seiring dengan berada dalam industri pewarisan, jadi bersama-sama jugalah sebagai peguam pun bawa juga kes pusaka. Okey. So kat sini lah. Mungkin dulu sebagai peguam, saya punya skop dari sudut pewarisan tu mungkin agak terhad lah. Maksudnya pelanggan hanya datang kepada saya apabila telah berlaku kematian. Jadi saya hanya menguruskan daripada kematian dan sehingga pengurusan. Tapi bila saya dah terlibat dalam industri ini, jadi ada juga pelanggan-pelanggan yang datang yang minta saya uruskan even semasa mereka hidup lagi dan juga seterusnya sehingga berlaku kematian. Maknanya mungkin saya boleh katakan skop saya tu lebih meluas lah. Okey, maksudnya bila berada dalam industri ni, dia punya tu lebih skop dia lebih besar. Ini yang kita nak tanya ni sebentar lagi kan. Tapi sebelum saya tanya yang soalan yang berkenaan skop tu, kita nak tahulah juga kan. Sebab kes pusaka ni, tak semua kes yang kat luar lah. Biasa masyarakat cakap kan, waris boleh urus sendiri, saya tak perlu keluar, senang je nak buat benda ni kan. So kita nak tanya dengan Cik Munah, kes-kes pusaka yang macam mana selalunya berakhir dengan waris akan dapatkan hikmat orang ketiga, maksudnya peguam, khidmat peguam untuk menguruskan kes pusaka mereka. Kes macam mana tu Cik Munah? Okey, bila kita sebut orang ketiga ni macam seperti yang nak kata tadilah, orang akan nampak dalam konteks yang macam pengacau dan yang tidak baik lah kan. Tapi dari sudut pusaka tu pada pandangan saya, khidmat orang ketiga ni memang sangat penting. Sebab orang ketiga ni maksud saya adalah mereka yang mungkin mempunyai kepakaran ataupun lebih kepada perkhidmatan profesional daripada syarikat amanah ataupun peguam yang boleh menasihati pelanggan lah. Sebab bila kita sebut orang ketiga ni, mereka biasanya selalunya orang ingat dia ada kepentingan. Tapi dalam konteks pengurusan pusaka ni, pada saya orang ketiga tu dia tidak mempunyai kepentingan, dia punya objektif lebih kepada untuk menyelesaikan. Jadi kes-kes yang memerlukan orang ketiga ni biasanya kalau ada pertikaian ataupun tiada permuafakatan di kalangan waris, kadang-kadang ada yang berebut nak jadi pentadbir. Kadang-kadang even mereka tak tahu siapa yang boleh jadi pentadbir. Jadi dari sudut itu saya rasa orang ketiga ni memang sangat-sangat membantulah, especially kita sebagai orang awam, kadang-kadang kita tak tahu kan. Jadi lebih baik kita mendapat perkhidmatan profesional supaya urusan pusaka tu dapat diselesaikan secara baik, secara harmoni. Jadi di situ perlunya orang ketiga. Cik Munah, maksudnya sebab kita tahu urusan pusaka ni melibatkan undang-undang kan, ada undang-undang sivil, undang-undang syariah. Jadi sebab kita sebagai orang awam ni sebenarnya tak tahu pun pasal undang-undang ni kan. Undang-undang yang kita belajar masa ambil lesen pun dah lupa dah kan. Apa lagi pula urusan pasal pusaka ni kan. Jadi sebenarnya sebab itulah kenapa khidmat orang ketiga ni diperlukan. Maksudnya dari segi peguam especially yang memang aware dengan undang-undang. Even kalau syarikat amanah pun dia akan hire peguam juga yang masuk ke dalam mahkamah kan.
Betul, Jadi betul. kita nak lihat dekat sini, kes yang pergi pejabat pusaka kecil ke, kes ke Mahkamah Tinggi Sivil atau kedua-duanya pun ada melibatkan memerlukan khidmat Cik Munah? Okey. Kalau kes yang pergi ke Mahkamah Tinggi, memang khidmat peguam adalah diperlukan lah. Tapi kalau kes di pusaka kecil, memang waris-waris mempunyai pilihan. Sama ada mereka nak membuat sendiri ataupun mereka nak hire peguam. Saya rasa sekarang pihak pusaka kecil pun dia dah lebih terbuka lah, dan dia memfaham ramai juga peguam-peguam yang telah membantu waris-waris untuk menguruskan kes di pusaka kecil. Kerana macam Aznati kata tadilah, dia melibatkan undang-undang. Jadi kita sebagai orang awam kadang-kadang kita tak tahu apa kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi. Jadi di situlah khidmat peguam ni sangat penting untuk membantu waris-waris. Sebab kadang-kadang bila kita urus sendiri, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, lama-lama kita fed up. So bila kita dah fed up, kita nanti dululah, biar dululah. Kan? Tapi bila kita dah serah kepada orang yang faham ataupun orang yang profesional, sudah semestinya mereka akan bantu kita untuk kita selesaikan urusan pusaka. Sebab tujuan kita bila kita masuk kes pusaka, kita nak bagi kes kita selesai. Kita nak selesaikan urusan pusaka dengan segera supaya waris-waris kita dapat mewarisi. Jadi bila kita kadang-kadang ada juga ahli waris yang mereka ni rasa mereka boleh buat. Mereka nak buat. Mereka rasa tak apa, dulu ada pengalaman pernah buat. Tapi bila sampai satu tahap, bila benda tu dah stuck, jadi mereka pun terpaksa balik kepada mereka yang profesional. Jadi orang profesional ni dia ada kepakaran dia tersendiri. Maksudnya contoh macam peguam. Mereka ni memang dilatih dan kita ni memang tugas kita adalah membantu menyelesaikan masalah. Jadi kita macam doktor lah kan. Jadi kita kena bantu selesaikan masalah orang. Jadi di situ mereka mungkin ada jalan, ada cara untuk mereka selesaikan lah. Jadi baik Cik Munah. Macam Cik Munah terangkan tadi kesukaranlah waris-waris untuk menguruskan pusaka mereka kan. Jadi apakah skop kerja seorang peguam dalam membantu kesukaran untuk mengendalikan urusan tersebut? Macam mana kesukaran dari sudut? Skop kerja sebagai peguam, dari sudut peguam. Sebab kesukaran daripada pihak keluarga untuk mengendalikan pusaka sebab mereka tak ada ilmu kan. Tapi dari segi peguam, apakah skop kerja peguam dalam mengendalikan urusan tersebut? Okey, skop kerja peguam ni pertama sekali kita mesti dapatkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan aset-aset si mati. Lepas tu dia punya harta-harta si mati. Siapakah waris-waris si mati. Jadi kadang-kadang bila kita tak mendapat fakta yang betul, jadi mungkin itu akan menjadi masalah juga kepada peguam. Sebab peguam dia mesti dapatkan semua fakta-fakta tu. Sebab kita tak nak ada kes-kes kejadian sorok waris dan sebagainya. Jadi sebagai peguam pada saya yang berintegriti, mereka mesti soal siasat dari sudut siapakah waris, berapa, maybe si mati ni kahwin berapa kali, lepas tu dia ada anak seibu ke sebapa ke, itu semua kita kena check. Jadi kita tak nak jadi peguam yang asal boleh je, asal dapat ni je kita masukkan surat kuasa. Sebab dari sudut situ kadang-kadang kita pun menghadapi kesukaran apabila tiada kerjasama di antara waris-waris. Jadi di sini pada pandangan Cik Munah kita beku ke saya? Beku pula Cik Munah. Lah sebab kita tunggu Cik Munah kembali. Line dah okey. Oh minta maaf saya line ada sikit cabaran tadi. Boleh teruskan Cik Munah tentang apa ni skop. Kesukaran kita sebagai peguam biasanya kadang-kadang dari sudut apabila waris tidak boleh memberi kerjasama.
Bila tak boleh kerjasama, jadi peguam dia ada cara dia tersendirilah. Jadi kita sebagai peguam, tugas kita juga adalah untuk mengharmonikan kedua-dua pihak. Sebab yang penting kita nak bagi selesai, bukan kita nak bagi gaduh dan berpanjangan. Jadi dari sudut itu, macam saya katalah, kita ni pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Maksudnya kita nak supaya selesai. Apabila mereka datang kat kita, kita nak supaya selesai. Jadi saya pun pernah jugalah menghadapi pelanggan-pelanggan yang macam ni lah. Okey, yang tu kita simpan dulu Cik Munah sebab kita akan tanya tentang pengalaman ke pelanggan kita lagi. Tapi kita nak tahu kan sebab kes-kes macam mana tadi, sebab tu kita tanya. Kes macam mana tiba-tiba pergi dekat Cik Munah? Yalah, kadang-kadang orang confident kan, tak apa saya boleh buat sendiri. Lepas tahun 2 tahun datanglah kat peguam. Saya rasa saya memang tak boleh buat lah kan. Ini saya rasa memang perkara biasa Cik Munah hadapi kan. So kita nak tahu jugalah dari segi mungkin Hafiza ada nak macam okey, saya terfikir-fikir jugalah ni mengenai macam apa ni, semasa kita tahu kan, semua umum tahu sekarang ni kita masuk ke fasa baru di mana dulu mungkin skop kerja peguam ni waktu sebelum COVID dia lain, tapi sekarang ni bila masa COVID ni kita dah mengalami zaman-zaman COVID ni dah 2 tahun dah berturut-turut. Jadi terdapat beberapa sekatan dan SOP dalam kita nak mengendalikan apa jua perkara lah, bukan kita kata pasal pewarisan aja tapi benda lain juga kan. Jadi ada sebarang perbezaan tak dalam pengendalian kes pusaka oleh peguam seperti Cik Munah ni? Maksud saya perbezaan sebelum dan semasa COVID. Okey, baiklah, dari segi perbezaan tu kalau dilihat memang ada perbezaan sebelum dan selepas COVID. Kalau sebelum berlakunya COVID ni, bila berlakunya COVID ni, kalau saya tengok kes-kes di pejabat pusaka kecil banyak yang tertangguh. Dan kalau dulu masa perbicaraan waris-waris boleh dibenarkan masuk lah. Tapi selepas COVID ni mereka hanya hadkan kepada 3 orang saja. Jadi macam mana pun waris kalau ramai macam mana pun mereka some sort like dipaksa lah untuk menandatangani borang DDA. Jadi bila tanda tangan borang DDA tu, maksudnya mereka tak ada pilihan. Mereka hanya boleh 3 pilihan je. Jadi mereka mungkin tak boleh nak menyuarakan apa yang mereka rasa, apa yang mereka nak kan. Jadi mereka terpaksa pilih sama ada nak furaid ke, nak bermuafakat ke ataupun nak serahkan hak. Dari sudut perbincangan tu kalau maksudnya sebab bila sikit je orang yang boleh masuk, jadi maksudnya perbincangan tu peguam dah kena awal-awal buat dengan waris lah. Betul, maknanya sebelum masa perbicaraan kiranya mereka dah kena siap sedia, dah setuju dah dari sudut pembahagian. Kalau tak setuju dari sudut pembahagian, memang kes akan ditangguhkan. Jadi apabila ditangguhkan, jadi dengan COVID ni macam biasalah kita kena queue lah. Sebab kes hari-hari kematian berlaku, hari-hari ada permohonan. Jadi kita pun tahu di pusaka kecil akan mengambil masa yang agak panjang untuk mendapatkan tarikh perbicaraan. Jadi itu dari sudut perbezaan lah. Tapi kalau di mahkamah, seperti yang kita tahu banyak kes-kes yang telah didengar secara online. Jadi untuk kes-kes berkaitan perbicaraan pusaka ni, kalau dulu pemohon mesti datang sendiri ke mahkamah dan juga kena bawa sijil mati asal untuk diserahkan kepada ke mahkamah. Tapi baru-baru ni saya ada kes. Saya rasa masih lagi ada cabaran sama ada saya ataupun Puan kenapa? Asmiza. Okey. Okey. Di sini okey lah, Kak Ipoh okey. Nat? Okay, saya masih ada lagi di sini. Itulah. Nampaknya Nat mungkin dia yang apa ni kot. Terkeluar. Okey, dari sudut Mahkamah Tinggi tadi seperti saya terangkan, kalau dulu pemohon mesti hadir sendiri bersama dengan surat mati asal. Tapi selepas COVID ni, contoh di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, kita tak perlu pergi hadir dah. Kita dah boleh buat bicara pusaka secara online. Tapi sijil mati asal tu mesti diserahkan dulu sebelum perbicaraan. Jadi mahkamah nak tengok sijil mati asal dah ada dalam fail, baru kes tu akan didengar lah. Jadi yang mana dia lebih memudahkan pihak pemohon lah. Maksudnya mereka tak perlu hadir ke mahkamah dah.
Jadi kalau ada permohonan selanjutnya pun semua akan didengar secara online. Itu mungkin salah satu kelebihan lah ataupun hikmah COVID ni. Maksudnya dia tidak menyusahkan waris jugalah dari sudut itulah. Bermakna proses tu akan jadi lebih panjang lah ya Cik Munah? Nak kata lebih panjang pun tidak. Sebab apabila paper dah okey, sijil mati asal dah masuk, maknanya pada hari perbicaraan mahkamah dah boleh berikan perintah untuk surat kuasa dan kita dah boleh extract lah semua secara online. Lebih mudah lah kan kalau daripada waris terpaksa pergi ke tempat ke mahkamah nak ambil masa lagi kan. Tapi kalau sekarang ni bila online tu lagi mudah lah. Maknanya tidak memerlukan kehadiran fizikal. Tapi itu yang saya tahu di Mahkamah Kuala Lumpur. Tapi mungkin ada mahkamah-mahkamah lain yang mungkin mereka belum online secara sepenuhnya. Jadi mungkin ada juga yang memerlukan kehadiran pemohon secara fizikal lah. Macam di Melaka, saya rasa masih kena datang mahkamah juga. Sama juga di Ipoh pun macam tu sebab dia orang mungkin ambil masa sikit lah sebab benda ni pandemik baru 2 tahun kan, jadi masing-masing baru nak orang kata apa, baru nak masuk ke beralih ke fasa baru, semua benda baru, jadi memang akan ambil masa sedikit lah ya Munah. Betul. Okey. Okey, dari segi pengalaman lah uruskan pusaka kan, dalam mengendalikan urusan pusaka ni saya pasti Cik Munah telah berhadapan dengan pelbagai pencabaran dan masalah. Boleh Cik Munah ceritakan tak apakah cabaran-cabaran dan masalah yang sering dihadapi oleh peguam semasa mengendalikan pusaka pelanggan? Okey, kalau nak cerita dari sudut cabaran dan masalah ni memang banyak lah sebab kita tahu waris-waris ni memang kadang-kadang pelanggan ni dia ada bermacam-macam ragam kan. Jadi macam saya kata tadilah, macam kami sebagai peguam, objektif kami adalah untuk membantu pelanggan-pelanggan ni menyelesaikan masalah pusaka mereka mengikut lunas undang-undang. Jadi di antara cabaran-cabaran yang saya pernah alami adalah kesukaran untuk mendapat kerjasama waris-waris. Kadang-kadang ada dokumen yang tidak lengkap. Jadi bila tak lengkap, mungkin kami kena bantu untuk tulis surat kepada badan-badan yang berkaitan untuk dapatkan information. Jadi kerja dia tu akan lebih bertambah lah. Ataupun kadang-kadang ada yang gerannya hilang. Bila gerannya hilang, kita nak kena buat permohonan geran baru pula. Lepas tu ada yang waris dah sign. Kata sebenarnya dia tak setuju sign. Pun ada. Dan saya dah kena kes tu. Mula-mula dia kata dia sign depan saya. Jadi bertangguh lah kalau jadi macam tu. Jadi macam-macam lah. Jadi kita sebagai peguam ni kita anggap masalah dan cabaran tu adalah memang kerja kita. Dan memang kita ditrain untuk membantu menyelesaikan cabaran dan masalah tu. Okey, Munah, saya dapat recap lah tadi kan. Tadi saya hilang sekejap sebab internet itulah dia. Cik Munah tadi kan. Tapi saya dapat recap lah, maksudnya daripada awal tadi Cik Munah cakap kebiasaannya bila kesukaran ni, antara cabaran dan masalah yang normal dihadapi oleh peguam adalah waris tak bagi kerjasama, dokumen tak ada, waris tak ada. Kadang-kadang waris dia datang minta kerja untuk uruskan pusaka tapi dia tak tahu apa-apa pun kan. Macam saya tak tahu dokumen apa, hutang apa, semua saya tak tahu. Tapi saya nak minta cik uruskan pusaka kan. So mungkinlah kalau dalam pengalaman 25 tahun ataupun dalam 4 tahun yang terakhir menguruskan kes-kes pusaka, boleh kongsikanlah salah satu kes pelanggan yang sangat-sangat banyak cabaran atau masalah yang kita boleh ambil tibar bersama-sama dengan penonton malam ini. Okey. Kes yang saya nak kata sukar ni, tapi sebab saya dah selesaikan kan, jadi saya rasa benda tu macam dah tak menjadi sukar. Berapa lama masa yang diambil untuk selesaikan kes tersebut? Ada mengambil masa yang lama tapi ada juga mengambil masa yang tak lama. Sebagai contoh, saya ada satu kes. Mungkin dalam setahun setengah.
Sebab saya pun, kita sebagai peguam kalau boleh kita nak selesai cepat-cepat. Kita tak nak simpan, kita tak nak dia berpanjangan. Sebab ada satu kes yang pernah saya kendalikan, si mati ni dia ada banyak hutang. Dia ada banyak hutang dan kita kena tulis surat kepada bank-bank yang dia berhutang ni. Jadi kita cuba untuk buat rayuan. Sebab mungkin dia ada meninggalkan some cash money, tapi kita tak naklah cash money tu kita habis bayarkan hutang-hutang aja. Jadi kita cuba untuk bantu waris-waris ni untuk mengurangkan hutang tu. Jadi kita buatkan surat, kita ceritakan apakah kekangan-kekangan waris dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada bank-bank yang sebab bila dah berlaku kematian, ada bank-bank yang bersetuju untuk mengurangkan, sebab mereka tahu waris-waris nak bayar, tapi mereka setuju untuk mengurangkan. Satu kes yang saya rasa yang agak menyentuh saya sendiri juga, yang mana kes ni adalah di antara ibu dengan anak lelaki. Yang mana yang meninggal tu adalah ayah lah, maksudnya suami lah. Okey, suami dia meninggal. Lepas tu mereka hanya ada seorang saja anak lelaki dan ada anak perempuan. Jadi dalam kes tu Cik Muna, mahkamah. Okey. Ya? Cabaran betul hari ni. Memang banyak cabaran. Bilang sikit sebentar tadi. Cerita pasal cabaran terus line pun cabaran. Okey, saya sambung balik. Boleh sambung. Silakan. Okay, maafkan mungkin lain tak berapa stable malam ni. Okey, dalam kes tu si ibu ni ataupun si isteri dia telah memfailkan permohonan untuk mendapat surat kuasa. Tapi yang datang kepada saya adalah anak lelaki dia. So anak lelaki dia ni dia merasakan yang dia ni telah diketepikan oleh mak dia. Dan dia rasa dia sebagai anak lelaki dia mempunyai hak yang besar. Jadi dia rasa macam mak dia dah ketepikan dia, dan dia suspek ibu dia dan adik-beradik perempuan dia telah mengambil some of the duit dan sebagainya lah. Jadi dalam kes tu saya semata-mata persepsi dia atau memang benar-benar berlaku? Dia kata benar-benar berlaku sebab dia dah check dekat serta-serta tempat yang dia kata ada duit yang telah diambil dan dikeluarkan dan sebagainya. Tapi masalah dia pula, dia ni tidak macam kita mak dengan anak kan, kita nak pergi kita tanyalah kan. Kita even kita rumah lain-lain pun kalau kita nak jumpa mak kita boleh tanyalah kan. Tapi saya pun tak faham dari sudut komunikasi mereka ni macam mana. Jadi saya telah dipertanggungjawabkan untuk mewakili anak lelaki ni. Jadi dari satu sudut, saya pun bersalah sebenarnya. Sebab ini mak dan anak kan. Jadi gaduh kat mana pun, orang kata menang jadi arang, kalah jadi abu kan. Tapi yelah demi tugas profesional saya buat juga. Dan pada masa yang sama saya cadangkan kepada peguam yang mewakili ibu dia tu, saya kata apa kata benarkan anak lelaki ni jadi pentadbir bersama. Saya kata supaya mereka ni lebih harmoni, supaya mereka ni boleh buat kerja sama-sama. Jadi mereka tak ada perception, mak punya perception macam ni, anak punya perception macam ni. Jadi saya berbincang dengan peguam yang mewakili ibu dia tu, saya kata kita kat sini bukan kita nak gaduh. Saya kata kita nak bantu mereka ni selesaikan masalah supaya pewarisan tu dapat diuruskan dan diwarisi oleh waris-waris lah. Saya kata sebab kalau saya lawan, nanti saya takut nanti akan keluar perkara-perkara yang tidak cantik lah untuk kita nyatakan dalam affidavit. Sebab bila kita dah declare war, jadi semua akan keluar lah kan. Semua perkara yang tak cantik akan keluar dalam affidavit. Macam Cik Muna cakap tadi lah. Menang apa ni, antara arang dengan abu kan? Tak ada siapa pun menang. Menang jadi arang, kalah jadi abu.
Jadi dari sudut tu alhamdulillah peguam pihak si ibu tadi dia bersetuju dan mereka inilah maknanya perkara tu dapat selesaikan dan permohonan pusaka tu mahkamah keluarkan perintah untuk kedua-dua ni menjadi pentadbir bersama. Itu dari sudut pengeluaran surat kuasa. Tapi dari sudut pembahagian itu masih saya menghadapi isu dan dilema itulah untuk bantu mereka selesaikanlah. Jadi harap-harapnya selepas ni mereka boleh habiskanlah pengurusan pusaka tu secara harmoni. Maksudnya kan Kak Muna, Cik Muna, kita boleh lihat sini sebenarnya bila urus pusaka ni ada orang ketiga atau tak ada orang ketiga pun, maksudnya dah ada peguam pun dalam urusan tu, kita tak boleh nak mengelak persepsi, perspektif dan emosi setiap waris ni berbeza. Dan perkara-perkara ni dah yang menimbulkan syak wasangka antara satu sama lain kan. Jadi saya rasa macam dari segi peguam pun kadang-kadang peguam memang menjalankan secara profesional, tapi dari satu lagi dia tak nak dengar. I nak dengar peguam I je cakap. I tak nak dengar peguam saya lagi sebab mesti you nak menangkan you punya anak guam. Ini adalah persepsi waris-waris yang kita tak dapat nak elak. Saya rasa cabaran yang biasalah saya rasa kan. Memang biasa. Betul. Saya pun menghadapi masalah yang sama. Bila kita mewakili orang ni, dia kata kita side belah sini. Bila kita side orang ni, dia kata kita side orang ni. Padahal tujuan kita sesama peguam sebenarnya kita tak gaduh. Actually kalau kita gaduh pun kita gaduh dalam mahkamah aje. Keluar mahkamah kita boleh minum kopi sama-sama. Yalah, macam Cik Muna cakap tadilah soal integriti kan. Bila soal integriti ni banyak perkara kita kena tengok dari pelbagai sudut. Jadi berdasarkan pengalaman Cik Muna sendirilah kan, apa perbezaan ketara yang dihadapi ketika antara menguruskan pusaka pelanggan dan juga menguruskan pusaka sendiri? Sebab saya difahamkan Cik Muna pernah juga menguruskan pusaka keluarga sendiri, betul? Betul. Macam mana ada masalah untuk bila kita uruskan pusaka sendiri tu? Okey, saya ada pengalaman menguruskan pusaka arwah adik saya. Dan sekarang saya uruskan pusaka arwah ayah saya dan juga arwah ibu saya. Jadi kalau tanya saya lah dari sudut cabaran dan masalah mengurus pusaka keluarga dengan pusaka pelanggan, apa yang saya boleh katakan, saya ni akan uruskan pusaka pelanggan dulu. Buatnya pusaka pelanggan saya akan uruskan dulu. Sebab itu dah dipertanggungjawabkan kepada saya lah. Dan pada masa yang sama, bila kita uruskan pusaka keluarga kita ni, macam saya dalam keluarga saya seorang je yang ada kelulusan undang-undang lah. Maksudnya adik-adik saya alhamdulillah mereka memberi sepenuh kepercayaan lah kepada saya untuk menguruskan. Jadi bila pelanggan mereka ni selalunya akan tanya, puan, kes saya macam mana, dah sampai mana, dah file ke? Jadi saya akan macam tumpukan pada pelanggan saya punya pusaka. Tapi dalam keluarga kita sendiri, kadang-kadang tak ada desakan pun kan. Maksudnya mereka tak tanya pun. Jadi yang penting mereka dah serah pada kita, dia suruh kita urus. Tapi dari sudut itu, ialah saya sebagai yang diberi tanggungjawab, memang saya kena uruskan lah. Dan pada masa yang sama, kadang-kadang dia pun menjadi satu ujian kepada saya juga. Sebab apabila kita ni dilantik sebagai pentadbir untuk ahli keluarga kita, jadi dari sudut amanah, dari sudut integriti, kadang-kadang macam kita ni pegang duit kan. Duit tu adalah pusaka arwah ayah kita, arwah mak kita. Jadi pada masa itulah kadang-kadang kita ni duit tak ada. Pada masa itulah ada cabaran yang memerlukan duit. Jadi di situlah saya rasa cabaran jugalah untuk saya. Cuma kalau kita untuk syarikat, untuk pelanggan kita, kita ada akaun syarikat. Maknanya kita tak boleh sentiasa senang-senang menggunakan duit syarikat. Tapi bila urusan keluarga ni, duit semua pegang kat saya. Kan? Jadi macam dari segi ketelusan tu adik-adik kita, tak apalah akak tolonglah, akak buatlah. Jadi adik-adik saya pun alhamdulillah mereka memberi sepenuh kepercayaan kepada saya lah, dan saya harap saya cabaran lagi ya. Cik Muna cabaran lagi. Malam ni memang
saya punya internet ke Cik Muna punya internet? Kan? Tak. Cerita pasal Banyak cabaran dia. malam ni ya. Memang banyak cabaran malam ni. Cik Muna boleh sambung lah kot Memang banyak cabaran lah malam ni. Okay, Macam saya kata tadilah, bila saya dah dilantik sebagai pentadbir, jadi macam saya kata tadilah, pada masa tu lah kadang-kadang kita diuji kan. Contoh, kita ni orang yang pegang duit. So bila masa tu lah kadang-kadang kita diuji yang memerlukan duit, yang kita tak ada duit. Jadi dari sudut itu kita kena menjaga integriti, kena menjaga amanah. Jadi untuk jadi pentadbir ni pada saya, dia bukan senang lah. Lepas tu kita nak kena pergi sana sini. Pergi sana sini. Jadi kadang-kadang bila kita nak urus pelanggan punya, kita nak urus keluarga kita punya, masa itulah pelanggan kita punya tanya. Jadi kita selalunya akan macam saya lah, saya akan mendahulukan pelanggan, utamakan pelanggan. Kena pula ahli keluarga pun yang berlapang dada serahkan sepenuh kepercayaan ni. Kalau yang mendesak tu mungkin lain lah cerita dia. Betul, kalau mendesak tu memang kita kena segera selesaikan lah. Okay, kita faham maksudnya kat sini kita dapat dengar lah maksudnya kan. Tapi maksudnya kat sini kalau tadi awal tadi Cik Muna cerita masa urus pelanggan punya ni tak dapat kerjasama, tak ada dokumen dan sebagainya. Maksudnya dan juga kalau tak dibuat berbincang dari segi cabaran bersama dengan pelanggan. Dari dia sendiri ni lebih kepada internal lah sebab maksudnya ahli keluarga memberi kerjasama lah dalam hal ini. Tapi segi documentation dan semua pun macam mana untuk family sendiri? Adakah mungkin dalam family sendiri memang dah mengamalkan susun atur dokumen yang lengkap. Jadi bila mana berlaku kematian tu smooth je. Sebab saya tak pasti amalan orang yang dah ada ahli keluarga peguam kan, macam mana amalan documentation dalam ahli keluarga? Oh tidak. Cabaran saya terbesar sekali dalam menguruskan pusaka arwah ayah saya adalah ketiadaan dokumen. Kerana ayah saya ni dokumen-dokumen dia kita semua tak berani usik. Dan kita tak pernah tanya pun anything about asset, about apa kita tak pernah tanya. Tapi yelah ayah saya ni dia sakit lama. Dia sakit terlantar lama. Jadi kita memang tak berani tanya dia dari sudut kat mana dia letak geran, kat mana dokumen dia. Kita nak tanya pun dia dah tak boleh cakap sebab dia dah terlantar sakit kan. Jadi apa yang kami adik-beradik buat adalah ada satu hari tu kami buat macam spring cleaning lah. Kami masuk ke bilik pejabat dia. Jadi kami kemaskan, kami korek lah. Kami korek apa-apa dokumen yang penting. Jadi dari sudut itu kami dapat kumpulkan lah macam geran-geran tanah, dokumen macam buku akaun dan sebagainya. Dan macam-macam lah untuk kami mulakan permohonan pusaka tu. Tapi saya rasa itu pun saya rasa mungkin tak habis lagi. Jadi dari sudut surat kuasa, apa yang jumpa tu saya proceed dulu. Jadi saya rasa mungkin ada lagi yang kita tak jumpa. Jadi dari sudut itu mungkin saya boleh berpesanlah kepada semua pendengar, dokumen-dokumen ni kalau boleh yang penting-penting tu letaklah dalam satu file, dalam satu sudut ke apa-apa kan, supaya bila berlaku kematian anak-anak dia tak susah. Maksudnya pusaka tu kita boleh uruskan dengan cepat. Tapi bila tak ada dokumen ni kita orang kata Melaka kata menjajau lah. Menjajau cari. Ya. Sebab saya rasa memang perkara yang normal kan. Even saya sendiri pun kan bila nak buat perancangan harta tu setahun cari dokumen tak jumpa. Mana letak kan. So kat sini cabaran yang kita lihat sebenarnya sama ada para penonton yang menonton, kita boleh ambil ibrah kan. Sebab dari segi documentation itu tak termasuk lagi kalau yang diuji dengan malapetaka banjir. Obviously lagi tak tahu kan. So kat sini dokumen tu sangat penting kan. Maksudnya dokumen tu sangat penting. Maksudnya masalah urusan pusaka ni tak semestinya pasal orang bergaduh.
Kan? Kadang-kadang sebab tak boleh nak mula sebab tak tahu kat mana, sebab benda tu memang tabu Cik Munah. Sebab macam Cik Munah cakap tadi, saya nak tanya ayah saya pun tak berani kan. Sebab kita takut bila kita tanya je, aku hidup lagi, kenapa kau tanya buat harta? Oh, bila ke harta ke kan? Ala-ala drama Melayu kan. Persepsi orang sekarang. Persepsi daripada dulu-dulu kala lagi. Bila kita sebut betul. tentang dokumen dan sebenarnya nak tahu. Sebab kita ada kan Cik Munah kadang-kadang yang prospek datang tanya, saya nak uruskan tapi macam mana saya nak tahu ayah saya ada hutang dekat bank mana? Itu kita kena cakap, kena contact lah tiap-tiap bank yang ada kat Malaysia ni, confirm kan? Betul. Kan? Jadi kalau pelanggan datang pada kita pun, kalau mereka tak cukup dokumen, kita pun susah nak bantu. Jadi maknanya dari sudut waris tu sendiri, kalau boleh mereka kena datang kepada pihak ketiga ni dengan dokumen yang lengkap. Supaya kami dapat selesaikan dengan cepat. Tapi kalau mereka pun datang dengan dokumen yang tidak lengkap, jadi dari sudut kita sebagai peguam ataupun daripada syarikat amanah, kita kena do extra work lah. Maksudnya macam saya kata tadi lah, kena tulis surat, kena buat pertanyaan kepada bank tu, buat pertanyaan kepada bank ni dan sebagainya lah. Dan pada masa yang sama, waris pun macam kena pergi banyak tempat lah untuk dapatkan info. Tapi dengan adanya PDPA sekarang, maksudnya akta data peribadi ni kan, kadang-kadang bank tak senang dia nak bagi kita information. Jadi lagi lebih rumit lah. Ya, jadi akan jadi lebih rumit. Lagi lambat. Betul. Kadang-kadang prosedur bank pun berbeza kan. Kita selalu take for granted. Bila ada statement datang, kita tengok tak ada apa kan. Statement je. Kita tak compile. Tapi sebenarnya statement tu sebenarnya dia penting untuk kita, at least kita boleh nampak dari sudut nombor akaun, dari sudut akaun apa, bank mana, kan. Jadi kalau mereka yang jenis memang every surat, every apa tu dia kumpul, dia buat file semua, okey lah. Tapi bagi kita yang macam alah ni bil apa ni, tak ada apa pun, kan. Ni statement bulanan je. Tak apa, tak payah. Ada kalau yang jenis compile semua tu, yang tu mungkin dapat membantulah sekurang-kurangnya kan. Cik Munah, saya tadi saya recap balik. Puan Niza sebenarnya dia tanya, apa perbezaan ketara antara urus pusaka pelanggan dengan urus pusaka ahli keluarga sendiri? Perbezaan ketara pada saya dia sama je. Pelanggan pun sama, keluarga sendiri pun sama. Cuma kalau tanya saya, macam saya kata tadilah, saya ni, yalah kita profesional, kita akan uruskan pusaka pelanggan kita dulu. Kadang-kadang kita pun, saya pun sebenarnya kadang-kadang saya pun take for granted kan. Urusan keluarga sendiri punya kita lengah-lengahkan. Bukanlah lengahkan, maksud saya lagi-lagi keluarga kita yang tak mendesak. Jadi kita pun tak apa, kita urus yang ni dulu, tapi kalau dari sudut perbezaan tu saya rasa sama je. Maksudnya dokumen, waris, kerjasama, semua tu penting. Kalau tak ada tu memang sukar. Especially dokumen lah. Dokumen kalau boleh kena kumpul betul-betul, kena simpan betul-betul. Jadi yang macam saya ahli keluarga kan, saya guna yang buat ahli keluarga, ayah saya punya, tak ada dokumen memang saya susah. Even kalau nak cari dia memerlukan masa kan. Jadi pada masa yang sama kita ada lagi kerja-kerja lain yang kita perlu selesaikan. Jadi kalau tak, kita kena allocate satu hari tu, korek je lah mana-mana yang ada sehingga boleh dapat. Kalau boleh dapat. Ya, risiko untuk ulang bicara tu mungkin berlaku lah. Ya, risiko kalau ada tindakan, tak ada tindakan, delay kan. Betul. Okay, baiklah, kita 9.44 minit malam. Mungkin kita bagi ruang kepada video penaja. Sekejap, kita tunggu ni. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Rumusan Kausar Wealth Management Senin Berhad.
kita lihat jumlah harta beku semakin hari meningkat walaupun dengan bantuan orang khidmat orang ketiga sama ada peguam ataupun syarikat amanah yang membantu waris-waris untuk menguruskan pusaka, tetapi kita tak dapat sangkal kerana kematian itu berlaku setiap hari dan banyak kes-kes walaupun dah diuruskan tetapi masih banyak juga kes yang tidak diuruskan. Tapi tadi saya berminat sebab jawapan Cik Muna tadi dari segi urusan pusaka keluarga dan pelanggan bagi Cik Muna ada tiada apa-apa perbezaan ketara. Cuma kita nak lihatlah sebab kalau tak saya nak tanya dilema, tapi di segi Cik Muna dia kata tak ada dilema tu, tak ada rasa sangat dilema bila urus pusaka keluarga dengan pelanggan. Tapi kita nak tanyalah kan macam Cik Muna kan, kalau dah diberi pilihan urusan pusaka keluarga tu, Cik Muna berpendapat better sendiri uruskan ataupun peguam lain yang uruskan? Mungkin sebab kadang-kadang kita melihat kita uruskan pusaka ahli keluarga pelanggan, kita memang tidak mempunyai kepentingan. Tapi kalau kita uruskan pusaka keluarga sendiri, kita ada kepentingan. Mungkin ahli keluarga kita tidak syakwa sangka kepada kita, tapi dak tu ada pada diri kita kan, sebab kita sedang diuji. Jadi apa pilihan Cik Muna sebenarnya yang kalau diberi pilihan lah sebagai peguam, kita tahu ada integriti, profesionalism yang kita stick to etik. Cuma dari sudut hatilah kalau diberi pilihan sendiri urus atau peguam lain urus pusaka keluarga, yang mana Cik Muna lebih rasa selesa? Okey, bila kita cakap mengenai pengurusan pusaka ni, memang kita tidak dapat lari dari sudut kos lah. Jadi kos tu mesti ada. Jadi kadang-kadang bila kita nak pergi kepada peguam, jadi waris-waris kita kena tanya juga waris-waris kita, mereka ni bersetuju tak untuk membayar sekian-sekian ni. Kadang-kadang ada kematian yang mereka tak meninggalkan cash money yang banyak. Maksud saya mungkin mereka ada banyak tanah tapi dari sudut cash tak ada. Jadi di situ pun akan timbul dilema jugalah di antara waris-waris. Mungkin kadang-kadang ada keluarga yang dalam keluarga mereka ada yang jadi peguam. Tapi tak semua peguam yang biasa menguruskan pusaka ni. Sebab peguam dia ada kepakaran atau pengkhususan bidang masing-masing. Ada peguam yang buat kes jenayah, ada peguam yang buat civil litigation, ada peguam yang buat kes hartanah. Jadi dalam keluarga pun nak kata boleh buat sendiri, walaupun ada peguam mungkin mereka tak berkepakaran dari sudut pusaka kan. Jadi pada pandangan saya dari sudut untuk melantik pihak ketiga tu, kalau boleh kita kena di kalangan waris kena bersetuju juga sebab dia akan melibatkan kos. So bila kos kita akan, memanglah kos tu kita akan ambil daripada pusaka si mati kan. Macam saya kata tadi lah, pusaka si mati jika ada cash money dan mungkin waris-waris tak ada isu lah kan, maknanya akan tolak daripada kos tu. Tapi what happen when kalau si mati tu dia hutang dia banyak, hutang dia banyak, dan siapa who's gonna be responsible untuk menyelesaikan hutang-hutang tu, dan pada masa yang sama mereka perlu membayar kos untuk melantik peguam. Jadi bila ada melibatkan hutang, melibatkan isu dengan bank, jadi tak dapat tidak mereka memang kena guna khidmat peguam. Especially kalau ada meninggalkan rumah-rumah ataupun tanah yang masih dalam pinjaman, yang memerlukan peguam untuk membuat pelepasan gadaian dan sebagainya. Jadi khidmat peguam tu macam mana pun, pokok mana pun memang kadang-kadang akan perlu juga. Jadi cuma itulah macam saya kata tadi dari sudut kos lah. Macam mana pun waris-waris perlu bertanggungjawab, sebab kadang-kadang yang meninggal tu adalah keluarga kita, ayah kita, mak kita, kakak kita, adik kita kan. Takkanlah kita nak lepas tangan dari sudut hutang dan sebagainya. Mungkin ada ketika yang kalau kita perlu untuk generate some money, maybe kita kena jual lah. Mungkin salah satu property yang ada ke kita terpaksa jual ke untuk menanggung kos menguruskan pusaka itu sendiri. Sebab kita tak nak urusan dunia si mati itu tergantung-gantung. Dan
kita menjadi salah seorang penyumbang lah kepada harta beku tadi. Macam Nat kata tadi kan. Sebab kalau kita tak urus, kita akan menjadi penyumbang kepada harta beku tu tadi. Dia bukan pasal harta beku tu dia. Yang saya paling takut Cik Munah sebut hutang Hutang tak selesai. Hutang ni bahaya. Betul. Sebab saya pun ada pernah pelanggan yang datang yang hutangnya banyak. Jadi masa selepas kematian, hutang tu tidak di-serve. Maksudnya loan tidak di-serve, tidak dibayar. Jadi dia menjadi meningkat dari sudut interest dan sebagainya. Jadi jangan ingat bila si mati, bank dia akan stop interest. No. Bank tak akan stop the interest. Interest will still accumulate. Kan? Jadi kita kok mana pun sepatutnya mana duit, contoh macam hutang kereta kan. Kalau kita tak bayar, dia akan meningkat. Bank 3 bulan tak bayar, dia dah nak lelong dah. Nanti kita ahli waris ni kena maklumkan lah kepada bank. Ya, betul. Uruskan kan. Ataupun ahli waris nak kena bayar bulanan ke, memang terpaksa bayar dulu. Gunalah mana duit-duit si mati yang dah boleh keluarkan tu, bayar dulu. Jadi kalau tak bayar, bank akan lelong. Kadang-kadang dia lelong, bukannya kali pertama lelong terus laku. Kadang-kadang 2-3 kali lelong pun tak laku-laku. Macam juga tanah. So bila proses lelong berlaku, segala kos-kos lelongan tu dia akan kreditkan dalam akaun si mati. Itu yang menjadi dia hutang dia bertambah. Jadi walaupun pemilik harta tu dah tak ada kan, tapi hutang tu makin bertambah pula. Betul. Kena hati-hati. Kalau si mati yang meninggalkan hutang, kena hati-hati. Itu yang pertama sekali yang kita perlu uruskan. Don't talk about pembahagian lah, kau dapat berapa banyak lah. Tengok dulu hutang-hutang ni dulu. Siapa nak bayarkan ni? Nak bayar guna duit mana? Yalah, betul. Memang bila bab hutang ni, memang hutang tu adalah tanggungjawab si mati tu sebenarnya. Tapi kalau kata dia tak sempat nak langsaikan, maka waris-waris lah yang kena buat kan. Betul. Okey. Saya rasa masa pun agak mencemburi kita. Saya nak tanyalah ni sebab saya percaya penonton-penonton semua mungkin tertunggu-tunggu part ni. Mana kalau Cik Munah tak keberatan lah, boleh kongsikan kepada penonton tak tips atau nasihat ataupun saranan dari kacamata seorang peguam dalam mengendalikan urusan pusaka ni. Okey. Kalau dari sudut tips lah, pertama sekali kita ni sebagai pemilik harta, pertama sekali kita kena pastikan dokumentasi kita, dokumen-dokumen penting kita kalau boleh simpan dalam satu file ataupun simpan dalam satu tempat yang mudah waris-waris kita untuk mencapainya lah. Especially kalau kita ada tanah, kita ada account bank ke, kita ada ASB dan sebagainya, statement ke, whatever statement ke, kita kumpulkan supaya apabila berlaku kepada kita, waris-waris kita tahu dekat mana kita nak dapatkan benda-benda tu. Dan yang kedua sekali, dari sudut keharmonian lah di kalangan waris-waris, kalau boleh apabila berlaku kematian, kita kena maintain lah dari sudut keharmonian tu, supaya apabila membuat pengurusan, waris-waris dapat memberikan kerjasama yang baik, dan pusaka si mati dapat diselesaikan dengan cepat, dan waris-waris dapat mewarisi pusaka masing-masing dengan segera. Tips-tips yang lain saya rasa bagaimana kalau macam untuk yang menguruskan tu kita perlu beritahu awal ke macam mana, ataupun kita perlu buat sesuatu ke untuk macam saya pelantikkan wasi ke macam tu? Lebih baik kalau ada sudut si mati, orang yang pemilik harta ni, kalau dia rasa dia nak melantik wasi, lebih baik dia buat surat pelantikan wasi siap-siap, supaya wasi ni dia dah tahu tugasan dia. Maknanya dia telah dilantik awal-awal oleh si pemilik harta,
Jadi kita dari sudut peguam pun kalau ada dokumen pelantik kawasi, kita punya permohonan tu akan jadi lebih mudah lah. Kita akan masuk ke bahagian probate terus. Maknanya Betul. kita ada Sekurang-kurangnya si mati itu pergi meninggalkan amanat dan amanat tu dilakukan oleh waris tu mengikut apa pesanan-pesanan dia sebelum meninggal kan? Betul. Dia telah melantik orang yang dia sendiri telah memberi kepercayaan lah. Jadi dengan adanya dokumen tu akan membantu waris-waris yang lain juga. Sebab dengan ada dokumen tu waris tengok, oh maknanya masa dulu maybe ayah kita ke abang kita dia dah lantik orang ni. Jadi kita akan waris-waris kita kena memberi sepenuh kepercayaan kerjasama kepada orang yang dilantik itu. Sebab bila tak ada lantik kawasi, biasanya perspektifnya mereka akan kata orang yang nak mengurus tu mereka nak rebut. Perspektifnya selalunya macam tu. Bila kita cakap nak urus je, tu dia nak rebut harta lah tu. Itu adalah perspektif yang selalu berlaku. Satu lagi tips yang saya cadangkan adalah mungkin selepas je berlaku kematian, kalau boleh maybe sehari kedua, selalu kita buat hari pertama, kedua kita buat tahlil kan. So maybe dalam tempoh 2 hari, 3 hari tu, kalau boleh kita kumpulkan waris kita. Kita bincang dulu siap-siap. Sebab lebih cepat, lebih baik. Maknanya dalam keadaan yang masih bersedih, masih harmoni lagi. Jadi kita duduk sama-sama, kita mengenang balik si mati ni macam mana dulu. Jadi kita minta kepada waris-waris untuk memudahkan si mati tu sendiri. Jadi jika ada apa-apa dokumen yang perlu dikumpul, cepat-cepat kita kumpul masa tu. Jangan tunggu dah sebulan 2 dah ni. Bila sebut pasal harta ni, biasanya dia sensitif. Lagi-lagi ada pengaruh penasihat, punah sihat 25%. Kan? Jadi dalam keadaan kita masih harmoni, kita masih bersedih, kita masih mengenangkan pemergian si mati. Jadi maybe pada saya itu adalah tempoh masa yang terbaik untuk kita kumpulkan, especially IC. IC waris. Baiklah, Puan Izzah, kita pun dah 9:59 minit malam. Betul. Seronok sebenarnya kan, tapi masa mencemburi kita lah kan. Jadi walaupun Cik Munah tak berapa sihat, tapi sudi luangkan masa sejam bersama dengan kami. Tapi kita lihat balik kepada tajuk malam ini, urus pusaka perlukah campur tangan orang ketiga, di mana telah dikupas oleh Cik Munah. Orang ketiga yang kita bawakan pada malam ini adalah golongan profesional, peguam yang menguruskan urusan pusaka, di mana khidmatnya diperlukan dalam mitigation proses itu, sebab proses urusan pusaka ini melibatkan undang-undang. Jadi kita dapat simpulkan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu di mana waris tidak tahu menguruskannya sendiri, tidak tahu bidang kuasa dan undang-undang yang berlaku, adalah lebih baik mendapatkan khidmat orang ketiga yang pakar dalam undang-undang yang berkaitan supaya proses urusan pusaka itu menjadi lebih mudah. Dan saya suka melihat kepada Cik Munah mention tadi, tips beliau adalah kepada penonton-penonton yang mendengar ini, semasa kita masih hidup ini, mudahkanlah waris-waris kita dengan membuat perancangan awal, di mana dah membuat dokumen pelantik kawasi supaya tidaklah menjadi syakwa sangka antara waris, orang yang nak menguruskannya itu gilakan harta. Sebab dia dah dilantik oleh pemilik harta kan. Dan kita lihat juga dokumen-dokumen yang penting, sama-samalah kita buat housekeeping, spring cleaning, kumpulkan letak satu tempat supaya ia memudahkan waris. Kalau kita sendiri pun tak tahu kat mana, waris kita lagi dah tak tahu nak buat macam mana kan, tak tahu nak cari kat mana. Yang kita risau bukanlah sebab mereka tu gilakan harta, sebab kita risau hutang kita nanti. Kalau kita tak maklumkan kepada waris, macam mana waris nak urus? Saya pun tak tahu apa yang nak diuruskan kan. Jadi dekat situ yang paling pentinglah antara harmoni ahli keluarga selepas berlaku kematian tu duduk berbincang. Berbincang seawal pertama atau hari kedua adalah yang terbaik untuk menguruskan pusaka secepat mungkin, dan bukanlah persepsi masyarakat kalau kita bincang ketika kubur masih merah itu kita gilakan harta dan tidak hormatkan waris. Sedangkan baiknya kita membincangkan urusan pusaka arwah itu dilakukan segera mungkin untuk kita memastikan urusan arwah di dunia ini dapat diselesaikan
secepat mungkin dalam salah satu urusan pusaka adalah melangsaikan hutangnya. Jadi Niza, mungkin kata-kata terakhir sebelum kita menutup episod bicara pewarisan kita pada malam ini. Okey, kalau daripada perbincangan tadilah saya nampak memang amat penting dalam untuk menguruskan pusaka tu amat penting sekiranya pemilik harta itu menyimpan dokumen mereka dengan selamat dan kalau boleh beritahu pada waris-waris mereka di mana kedudukan dokumen tu supaya urusan untuk menguruskan pusaka tu lebih mudah. Okey, sekurang-kurangnya kalau tak percaya ahli waris, boleh hire peguam ataupun syarikat mana mereka percaya letak dokumen di tempat yang selamat ya. Ya, kita perlukan orang ketiga di situ. Ya. Okey, so konklusinya malam ini dalam keadaan tertentu sebenarnya orang ketiga, khidmat profesional diperlukan untuk memastikan urusan pusaka kita ataupun ahli keluarga kita dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan memudahkan waris meneruskan kehidupan mereka dan kita juga selesai urusan di dunia ini dan hidup lebih mudah doanya di dalam kubur dan dunia yang kekal abadi. Okey, itu saja daripada kami Cik Muna, Puan Niza daripada Bicara Pewarisan episod pada malam ini. Berterima kasih kepada penonton-penonton yang menonton malam ini. Semoga ia memberi manfaat kepada semua dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.